Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurniaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat masa dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini setelah mana kita selesai mengerjakan solat fardu subuh secara berjemaah. Dalam mana kita melihat perjalanan sirah Nabawi, 13 tahun Nabi di Mekah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Nabi berdakwah dan ada di kalangan orang-orang yang bersama dengan Islam. Ketika mana di Mekah bilangannya tidak seramai seperti mana setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Lalu setelah Nabi wafat, diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin dan seterusnya tabi'in, tabi'in, hinggalah pada zaman kita hari ini Islam tersebar luas di seluruh pelosok dunia. Maka dalam kita melihat perkembangan Islam yang begitu pesat, perlu juga kita melihat bahawasanya di sana ada musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Musuh-musuh Islam ketika mana di Mekah tidaklah seramai seperti mana di Madinah. Selepas Nabi berhijrah, musuh Islam makin bertambah, walaupun bertambahnya juga umat Islam. Setelah Nabi wafat juga makin bertambah. Begitu juga yang berlaku kepada para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah kepada kaum mereka dan akan ada di kalangan kaum mereka yang memeluk Islam dan akan ada yang menentang, yang mana perkara yang batil pasti akan bertemu dengan perkara yang hak. Maka pada hari ini bila mana bercakap tentang Islam, semua orang tahu apa itu Islam. Malahan orang bukan Islam pun tahu. Mereka tahu apa itu azan, kerana tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari akan dilakukan azan. Mereka tahu apa itu solat, kerana mereka nampak masjid dan surau, dan mereka nampak orang-orang Islam yang pergi mengerjakan solat. Mereka tahu bulan puasa, orang Islam berpuasa. Mereka tahu kita menyambut Aidul Fitri dan Aidul Adha serta sambutan-sambutan yang lain, kerana akan ada cuti umum pada hari itu. Namun perlu kita sedar bahawa musuh-musuh Islam juga ramai pada zaman kehidupan kita hari ini. Jika dulunya Nabi perlu memerangi musuh dengan mengangkat senjata, dinamakan dengan Ghazwatul Qital, peperangan yang memerlukan kepada terbunuh dibunuh. Maka pada hari ini tidak perlu lagi atau tidak sampai lagi tahap mengangkat senjata. Namun ada satu ghazwah yang menyerang umat Islam hari ini, iaitu dinamakan dengan Ghazwatul Fiqh. Serangan dengan keadaan menentang ataupun masuk dalam masyarakat kita secara fikrah. Pelbagai ideologi fahaman yang menyerap masuk dalam umat Islam hari ini, terutamanya di Malaysia. Kita melihat pada bulan lepas bagaimana program yang dinamakan dengan
I want to touch a dog. Mungkin ramai yang sudah menyentuh dan menghurai tentang program ini. Namun saya nak sentuh sikit bila mana program itu dibuat dengan keadaan pada pandangan penganjur untuk menghilangkan rasa fobia pada orang Islam terhadap anjing, dan juga boleh merapatkan katanya kalau nak berdakwah dengan orang bukan Islam yang memelihara anjing, maka dia tahu dan boleh rapat dengan orang bukan Islam, katanya. Namun bila mana apa juga tindakan yang berasaskan dengan akal semata-mata dalam memahami Islam, dalil dan nas, maka difahami bahawasanya ada pandangan di dalam Islam yang tidak mengatakan najis, maka bila dengar saja boleh, maka segalanya dia faham. Seperti mana boleh memegang atau memelihara kucing, lalu dia peluk cium je. Malah ada yang pelihara anjing dalam keadaan yang boleh tu pun ada syarat. Bukan boleh-boleh maksudnya boleh sama level dengan kucing, tak sama. Bila slot pertama Ustaz Iqbal itu dia ceritakan hukum hakam, pandangan-pandangan ulama tentang perbezaan mazhab antara kita orang Islam dan juga anjing. Dia memang ada satu hukum. Maka dalam keadaan open, dia bercakap di satu di padang Taman Titi Wangsa, open. Kita pun yang dengar kuliah dalam surau masjid, kita tak akan dapat bawa balik 100%. Itu normal. Kita dapat bawa balik 5% pun boleh tahan. Itu kira bersyukur. Normal lah kita. Saya belajar dulu pun, kita ada kitab, ustaz ke doktor mengajar, kita akan catat sikit di tepi tu. Jadi yang kita belajar daripada kitab tu, ada benda yang kita tulis, daripada yang tulis itulah kita akan ingat. Tadi doktor tu ada cakap begini, dia hurai begini. Jadi kita tanya kawan-kawan bincang, kita akan ingat balik. Lalu dalam keadaan terbuka begitu, yang nak mendengar, yang pergi mendengar pun dalam keadaan tak berapa nak dengar sangat. Dengar tu okey dah, cuma nak pada slot yang kedua. Sebab tajuk pun I want to touch a dog, bukan tajuk dia untuk ceritakan tentang perihal anjing, tak nak. Cakap-cakap tak nak, nak pergi pegang. Sebab pertama kali orang tak tahu. Jadi berapa ramai yang boleh hadap, boleh tahu dan boleh ingat apa pesanan ustaz tu tadi. Sebab ustaz tu pun bila balik, kemudian berapa hari lepas tu dia pun tak setuju dengan cara penganjuran pada slot yang kedua, dengan membenarkan boleh pegang anjing, menggambar, peluk, cium dan sebagainya. Kalau ada ni cium, yang setakat kita nampak peluk, yang tak nampak Allah Ta'ala. Jadi pandangan-pandangan ini, fahaman-fahaman ini yang membolehkan, yang mengatakan Islam itu mudah. Inilah cara Islam. Islam tidak melarang umatnya untuk menyayangi anjing, betul. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Dengan cara Islam, pandangan Islam, bukan dengan pandangan akal. Hari ini semua orang guna akal. Letak akal di depan, agama nanti dulu, to be continue later. Akal di depan, walaupun ada Quran dan dalil, nas, hadis, tak, itu letak tepi dulu. Saya rasa Islam patut begini. Lalu bila habis selesai program, dan ramai yang baru tahu di kalangan ulama sendiri, mereka yang berautoriti, maka ramailah yang bersuara tidak setuju. Kita tidak setuju pada cara pelaksanaan. Dia buat program tu okey dah, nak perkenalkan atau nak bagi faham, cuma dalam keadaan terbuka begitu, terlalu mudah untuk menyentuh anjing, memegang, dan caranya memang sebenarnya merobek atau mencoret
arang, ada image atau pada muka Islam. Yang pegang anjing tu pun, terutamanya muslimat lah, perempuan. Lelaki tak berapa nampak saya. Bab aurat pun tak selesai. Cara pakaian dia pakai tudung, cuma aurat tu, nampak tak? Cara pemakaian aurat tu pun tak sempurna lagi. Yang tu confirm lah wajib tutup aurat. Ini pula nak pergi bercakap atau nak memahami bab khilaf. Al-khilaf yabqa khilaf, khilaf yang akan kekal khilaf. Cuma macam mana kita nak memahami kekhilafan itu, apa yang Islam nak daripada khilaf itu. Mazhab lain punya sebut boleh, bukan suruh boleh bergambar, mencium, pegang gitu, tidak. Bukan boleh bawa bimbing macam kucing, tidak. Dia rasa cute ke tengok anjing. Kalau kata nak hilang fobia, itu anjing yang dia pelihara, cuba hantar pergi tengok anjing-anjing dekat tong sampah, anjing-anjing liar, tengok hilang tak fobia ke bertambah fobia dia. Jadi fahaman-fahaman beginilah yang berlaku menyerap masuk dalam masyarakat kita, yang mengatakan Islam itu mudah. Betul, Islam mudah, tapi jangan ambil mudah. Kita belajar, kita tahu, maka akan jadi mudah. Solat yang tuan saya tanya, mudah tak? Solat ni, kita sembahang subuh ni mudah? Payah, berat. Kita kena bangun tidur, kena ambil wuduk, datang sembahyang, kena ikut cara imam, ikut pergerakan imam. Asyik baik 2 rakaat, kalau boleh nak 1 rakaat. Kita tak nak tambahnya subuh 3, tak mahu. Ikutlah. Ada yang terfikir nak buat pahala lebih, dia nak buat 3. Tak mahu. Nak buat kurang lagi ada. Penat 2 rakaat ni, berat. Tapi kita dah biasa buat, maka kita boleh buat walaupun berat, walaupun penat. Orang yang buat kerja bina rumah, yang angkat simen, batu, pasir, itu tengok berat kerja dia. Kita yang tak biasa, tak tahu, kita akan rasa berat. Bagi dia memang berat, tapi itu kerja dia, kewajipan dia. Kita umat Islam, kewajipan kita solat, maka kita dirikan solat. Walaupun ada orang rasa berat untuk solat, ada tak? Dia boleh main bola, dia boleh main futsal berjam-jam, dia boleh main gym ke, dia boleh main golf ke, dia boleh bersukan yang memenatkan, yang meletihkan, keluar peluh. Entah kita sembahyang ni ada keluar peluh, aircon lagi ada, terlena dalam sembahyang sebab sejuk. Itu pun ramai orang susah nak solat, berat, dia rasa berat nak solat. Macam mana nak bangun, nak duduk, rukuk, sakit pinggang, sakit lutut, macam-macam sakit. Sakit tak apa, tuan, sembahyang lah juga. Kalau mati dalam solat kan bagus, husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Kita nak apa lagi? Ending tu yang kita nak. Yang kita risau sangat, sakit sana sakit sini, hingga kan tidak solat. Alasannya pelbagai, solat lah. Jadi kalau kita tahu, kita belajar, maka kita boleh buat. Mereka yang tak tahu, yang tak pernah solat 20, 30 tahun, 40 tahun, ada tak? Dia tak pernah solat. Kecil-kecil dulu dia solat lah dekat sekolah, masa budak-budak tu. Dah besar-besar tu dia rasa sibuk, tak sempat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Tak solat pun tak apa, solat pun tak ada apa, beza tak ada beza pun. Elok boleh berjalan, boleh bercakap. Tak ada pula kalau tak solat jatuh mata sebelah, tak ada. Elok je. Jadi pandangan-pandangan sebegini yang meletakkan masyarakat umat Islam hari ini dalam keadaan keliru. Untuk dia nak belajar menuntut ilmu, lagilah dia rasa payah nak duduk tu, nak duduk. Nak tengok ustaz ni bercakap lama ni, 45 minit sejam, lama lah. Kita nak tengok TV, rancangan agama pun payah. Itu yang kita boleh bagi terguling, kan? Nak makan, nak minum, nak sembang depan TV, tak ada masalah. Itu yang ada iklan, kita boleh tukar channel. Itu pun kita nak tengok pun berat. Tapi okeylah. Surau ni pagi ni ada katakan ramai, saya tengok lah, okey lah.
bagus. Kita datang pun rasa seronok. Tapi jangan tak tahu, risau orang nak suruh penceramah datang pagi. Yalah, penceramah pun manusia juga, ada masa-masa yang tak mengizinkan dia sampai. Jadi risau juga. Lalu itulah yang kita lihat hari ini, bagaimana pandangan demi pandangan, fikrah, fahaman yang meletakkan Islam itu mudah tetapi diambil mudah. Bila mana kita belajar, kita tahu, maka kita buat. Kita tahu kenapa kita kena buat, maka kita akan terus boleh buat. Tak kira lah apa juga perintah Allah, kita boleh buat sebab kita ada akidah, kita ada tauhid kepada Allah, kepercayaan kita pada Allah, kebergantungan kita pada Allah. Lihat di dalam sirah, 13 tahun Nabi menanam akidah pada umat Islam di Mekah. Lalu Nabi menghantar orang Islam terdahulu berhijrah, ajar, beritahu kepada orang-orang Madinah tentang Islam. Maka cukup Nabi menghantar para sahabat ke Madinah, maka orang Madinah boleh terima Islam. Yang menyampai itu pun faham, yang mendengar itu pun faham. Di Mekah, Nabi sendiri yang berdakwah, Nabi sendiri yang menyampai, itu pun payah, keras hati orang Mekah, orang Arab Mekah untuk terima Islam. Jadi yang utamanya ialah kita meletakkan akidah dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Apa benda akidah ni, Ustaz? Iman ni apa? Ya. Antara kita belajar dulu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Betul tidak? Senyum lah. Senyum tu selamat lah. Kalau kata ya kan, salah. Geling pun kan ustaz nak test, salah juga. Betul lah tu. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam mengucap solat, puasa, zakat, menunaikan haji. Ni perkaranya kita boleh nampak. Kita belajar, kita boleh tiru, kita boleh ikut je. Walaupun tak tahu apa-apa, dia ikut orang solat, nampak macam solat. Puasa, depan orang tak makan, tak minum, belakang orang dia belasah, nampak macam puasa. Boleh tunjuk, boleh nampak, kita boleh ikut. Tapi bila menyentuh tentang rukun iman, percaya pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, 6 perkara ini, 2 saja boleh nampak. 1 dah wafat, tinggallah Al-Quran. Maka Al-Quran dan hadis dah yang menerangkan keseluruhannya. Itu pun ada yang tak percaya tentang Al-Quran dan hadis. Betul ke hati Quran kata begini, ke tafsirannya macam ni? Ini bahaya hari ni tentang program. Tak nak hurai panjang, kita pun tak suka bercakap bab tu. Yang kedua, yang dah lama disesatkan atau difatwakan sesat, bukan disesatkan, difatwakan sesat oleh majlis fatwa, timbul pula hari ini sis ataupun sister in Islam ataupun wanita di dalam Islam. Nama tu okey dah, nampak macam Islam. Namun di awal penubuhannya adalah untuk memberi hak ataupun membela wanita-wanita yang dibicara mahkamah, contohnya diceraikan oleh suami, tidak diberikan nafkah, yang didera, yang dipukul dan sebagainya, berkaitan wanita, dijaga hak wanita. Bagus. Islam pun ada menjaga hak-hak ini. Kalaupun tak ada sistem Islam yang melakukan tugas mereka, Islam tetap ada hak-hak wanita. Namun lama kelamaan, apa yang mereka bawa, fahaman yang mereka bawa ialah untuk menyamaratakan segala-galanya. Apa yang lelaki boleh buat, perempuan pun patut boleh buat. Maka terjadilah khatib di kalangan wanita dan juga menjadi imam kepada lelaki. Aminah Wadud, pening tu. Sebab dia rasa semua boleh.
Kan dalam kehidupan ni kerja apa lelaki boleh buat, perempuan boleh buat. Lalu dalam agama pun dia nak juga. Dalam agama ada beza antara lelaki dan perempuan yang Allah Quran dah tetapkan. Bukan kita buat, bukan orang lelaki dia buat persatuan brother in Islam, kan. Lalu kita ada hak-hak lebih pada lelaki yang perempuan tak boleh. Tak, Islam yang tetapkan. Kita terima je lah tu. Sebab Islam dah tetapkan dah. Kita rasa cerdik ke, kita ada 20 PhD sekalipun, kita nak ubah, tak boleh ubah. Yang kita kena cuba ialah untuk menerima, untuk memahami setiap apa yang Allah perintahkan. Jika kita tak faham sekalipun, kita tetap kena terima. Ini kita kena jelaskan. Benda wajib kita kena terima, kita kena buat. Walaupun dia kata alasan, Ustaz saya tak ikhlas, saya takut riak. Benda wajib buat dulu. Solat dia tak ikhlas sebab tu dia tak semayang. Kata tak semayang dulu, buat dulu. Ikhlas tu kena datang, kena belajar, nak khusyuk macam mana, tu cerita bab lain. Tapi tetap kena buat. Tutup aurat pun sama. Saya tak nak hipokrit, Ustaz. Sebelum saya pergi umrah, saya tak tutup aurat. Bila balik umrah, saya tak tutup aurat sebab saya tak nak hipokrit dengan kawan-kawan. Ni ayat-ayat hari ni. Yang mana kita ni dah lama sejak dari dalam rahim ibu lagi, untuk kita jadi manusia, kita dah berjanji dengan Allah kita akan taat perintah Allah bila kita keluar ke bumi. Malah bila kita besar, kita salat, kita buat ibadat, banyak ikrar-ikrar aku janji dengan Allah yang kita buat dalam salat, dalam syahadahnya, semua